Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bersua kita kembali dalam kuliah tafsir Al-Quran ini. Mudah-mudahan memberikan kepada kita satu kekuatan baru, nafas baru, bagaimana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-maklumlah kita ini sentiasa leka, lupa dan sentiasa perlu diingatkan masa ke semasa. InsyaAllah pada renungan kita pada kali ini, kita akan bersama-sama meninjau, berbincang tentang satu surah yang istimewa yang namanya Suratul Fil. Pada kali yang lepas kita sudah membincangkan surah-surah sebelumnya, antaranya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Kafirun, surah Al-Lahab, mengandungi mesej-mesej yang tertentu yang dikehendaki kepada kita untuk menghayatinya, dan sebagai suruhan kita kena ikuti dan sebagai larangan kita kena jauhi. Dan itulah tanda ketakwaan, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, seperti biasa saya akan bacakan surah ini terlebih dahulu bersama dengan terjemahannya sebelum kita mengkaji bersama-sama tafsiran oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis bagaimana yang dimaksudkan dengan tuntutan di sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sebagai sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Masya Allah, hebatnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita bila membaca sesuatu buku cerita yang terkemuka, dikarang oleh orang-orang yang hebat, mendapat tempat yang tinggi di sisi masyarakat, dianggap antara best seller, kita baca sekali, kita nak baca kali kedua tak mampu, tuan-tuan. Kita akan beranggapan aku dah tahu apa yang ada dalamnya. Demikian juga bila kita menonton sesuatu filem yang hebat, cerita yang hebat, kita tidak akan menontonnya lagi selepas itu. Berbeza dengan Al-Quran, berbeza dengan risalah yang dihantarkan kepada kita ini, kita makin hari makin baca, makin kita nampak berbagai-bagai rahsia yang terdapat di sebaliknya, dan banyak yang belum kita sempat beramal dengannya, dan kita merasa sayu dan syahdu dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Inilah antara perbezaan mukjizat Al-Quran yang bersifat berterusan. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, surah Al-Fil merupakan satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Artinya satu surah yang dikategorikan sebagai Makkiyah. Makkiyah artinya surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum peristiwa hijrah. Zaman Nabi SAW belum berhijrah, orang Islam hidup dalam keadaan ketakutan, ditindas, dizalimi, ditekan. Jadi segala mesej yang sampai kepada mereka menerusi wahyu adalah dititik beratkan perkara berkaitan dengan akidah dan bersabar. Berbeza dengan era ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, di situ ada kekuatan, kehebatan, kemuliaan, ketinggian, maka datang bagai perintah yang berbeza daripada ketetapan yang turun sebelum daripada mereka berhijrah ke Madinah. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan antara sebab turunnya ayat ini ialah menceritakan tentang satu peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW. Nabi ini seperti yang kita sedia maklum lahir pada tahun gajah. Apa maksud tahun gajah? Tahun ketika gajah-gajah yang dikendarai, yang dinaiki oleh Abraha dan tenteranya nak merobohkan Kaabah. Menurut sejarah, daripada sirah Ibn Hisham, daripada hadis riwayat Al-Bukhari, dalam Ibn Kathir, dalam tarikh Ibn Kathir, sejarah Ibn Kathir, diceritakan bagaimana peristiwanya berlaku ketika Abraha yang merasa marah terhadap perbuatan seorang Arab. Abraha ini seorang yang mempunyai pandangan yang jauh. Dia berasal daripada Ethiopia, daripada Habasyah.
daripada negara Afrika. Dihantar menjadi gubernur di Yaman. Yaman ini dijajah oleh negara Habasyah pada masa itu. Pada masa itu Habasyah kuat, tuan-tuan. Mereka telah pun menjajah negara Yaman ini, selatan Hijaz ini, selatan semenanjung tanah Arab ini. Lalu Abraha melihat pergerakan ekonomi pada waktu itu berpusat ke Mekah. Lalu Abraha pun memikirkan kenapa orang-orang pergi ke Mekah. Sebab di situ ada rumah ibadat. Maka Abraha pun berfikir, Abraha ni Kristian. Dia membuat satu gereja yang besar namanya Qulais. Qulais ini menurut riwayat daripada Ibn Hisham, dalam sirah Ibn Hisham dikatakan bahawa Qulais berasal dari perkataan Kalansuah. Kalansuah ni songkok. Gambarannya bila orang melihat menara Qulais yang tinggi, yang hebat ni mendongak ke langit, jatuh songkok ke belakang. Nak cerita tingginya Qulais ni, cantiknya, hebatnya binaan pada waktu itu. Kalau kita zaman sekarang KLCC lah agaknya. Kita tengok tapi kita pun tak pakai kopiah. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, Abraham membina Qulais dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak mengalihkan tumpuan orang-orang yang berdagang, peniaga-peniaga yang berdagang ini supaya pergi ke Yaman. Ya, instead of daripada mereka pergi ke Mekah yang panas terik itu, baik pergi ke Yaman. Yaman ni negara yang hijau, tuan-tuan, ya, dengan pokok-pokok dan sebagainya. Iklimnya lebih kurang sama macam kita di Malaysia. Jadi bila tindakan Abraha itu dilakukan, dibuat, dia berharap orang Arab akan datang ke situ. Tiba-tiba pada satu hari datang sekumpulan Arab mengatakan kami memang nak merekomenkan Qulais ini menjadi tempat tujuan hala tuju orang-orang yang berniaga pada musim haji akan datang. Abraha pun bukan main suka, ahlan wa sahlan, suka Abraha. Abraha kata sila masuk, ya, pergi tengok kat dalam bagaimana kamu nak buat ibadah haji besok, sesuai atau tidak. Ya, kalau tak sesuai aku nak baiki pula, nak renovate lagi. Agaknya begitulah tuan-tuan. Ya, jadi kita berehat sebentar sebelum kita tahu dengan lebih lanjut lagi. Insya-Allah sebentar lagi. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugi dan memusnahkan mereka? Dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasuk-pasuk yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Surah Al-Fil ayat 1 hingga akhir. Tiba-tiba bila datang Abraha ini, melihat orang Arab ini, digembira dengan orang Arab ini nak buat survey dan nak mencadangkan supaya menjadi tempat tumpuan ibadah haji selepas itu. Rupa-rupanya orang Arab ini masuk ke dalam Kaabah, tuan-tuan. Dia buat benda lain pula. Dia masuk dalam Qulais ini, dia melihat meninjau, kemudian dia pun telah qada hajat, buang air besar, tuan-tuan. Dia buang air besar dalam Qulais ini. Abraha pun tak tahu. Abraha duduk luar, bangunan ni besar. Dia pun keluar, dia kata, okey Maharaja Abraha, memang tempat ni best betul. Mungkin nanti musim haji akan datang, kamu akan lihat puak-puak daripada bangsa aku, tempat aku akan datang ke sini. Abraha pun gembira, bukan yang palang. Tiba-tiba bila jemaah Arab ini pulang, Abraha pun diberitahu oleh tentera yang mengawal selia tempat tersebut. Dia kata Arab tadi telah buang najis dalam Qulais. Melompat Abraha, tuan-tuan. Marah, bukan kepalang lagi dia. Tadi gembira, bukan kepalang, ni marah pula. Dia telah pun membawa gajah-gajah daripada Afrika, dia seberangkan untuk menuju ke Kaabah dan dirobohkannya. Begitulah ceritanya. Ya, jadi dipendekkan cerita, dia sampai di Kaabah ini, menurut peristiwa pada waktu itu, dia telah pun merampas unta-unta orang Arab. Dipendekkan cerita, Datuk Nabi Abdul Muttalib telah pun datang untuk discuss, untuk berbincang, untuk nego lah istilah kita, negotiate, ya, negotiation, untuk pastikan, ya, bahawa unta-unta itu dikembalikan semula. Abraha merasa terperanjat. Abraha ni bila tengok saja Datuk Nabi Abdul Muttalib ni pemimpin orang Arab, dinobatkan sebagai pemimpin orang Arab ni pun Abraha dah terperanjat. Terperanjat Abraha, dia sedang duduk di singgah sananya, turun dia. Turun kenapa? Kerana melihat Abdul Muttalib ni seorang yang sangat kacak, seorang yang sangat tampan. Datang, dia pun kagum, dia kata, apa kamu cakap aku akan tunaikan. Dia kata, pulangkan balik semula unta-unta kami, wahai Abraha. Abraha kata, kamu ni
Fikiran kamu kecil. Sepatutnya kamu merayu pada aku supaya jangan menyerang Kaabah. Abu Talib menjawab dengan pantasnya, dengan tegasnya, dengan beraninya, wahai Abraha, kami ini hanyalah menjadi tuan kepada unta-unta itu. Kaabah ini ada tuannya, kamu akan lihat tuannya mempertahankannya nanti. Abraha pun merasa macam lawak jenaka pula. Abraha meneruskan hasratnya, memulangkan, tak apa dia pulang ke unta-unta itu, maka kemudian dia nak menyerang, maka takdir Allah Subhanahu Wa Taala, gajah-gajahnya tidak mahu berjalan. Sampai diceritakan Sirat Ibn Syam, Wallahu alam, sahih atau tidak, nama gajah yang naiki oleh Abraha ni namanya Mahmud. Macam nama orang pula tuan-tuan ya. Jadi Mahmud ini enggan untuk bergerak ke depan. Bila suarakan dia ke belakang, berusaha dia untuk lari balik. Tapi bila tolak ke depan, nak melanggar Kaabah, nak menuju ke Kaabah, dia berhenti. Dia pukul macam mana pun dia tak mahu jalan. Dalam keadaan yang kritikal begitu, dalam keadaan yang kelam kabut begitu, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan, menghantar sekumpulan burung yang tak diketahui daripada mana datangnya. Ya, burung ini kecil saja, membawa batu-batu yang kecil, ya, sebesar ibu jari ini, yang mana batu ini pun tak diketahui daripada mana datangnya. Burung ini burung ababil, ia dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk satu misi yang khas, ya, untuk tugas yang khas datangnya untuk menjatuhkan, mengebom tentera Abraha ini dengan batu-batu kecil itu, menyaksikan tentera Abraha hancur. Dan Abraha ini berjaya melarikan diri pulang ke Yaman, dimati di Yaman dalam keadaan yang cukup ngeri. Daging-dagingnya semua berguguran jatuh. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, merujuk kepada surah ini menandakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi irhas. Irhas ini kalau kita pelajari dari sudut akidah, ia satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi sebelum mereka dilantik menjadi nabi. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi, Allah telah kurniakan beberapa kelebihan yang berlawanan dengan prinsip akal. Jadi contohnya, Nabi Muhammad SAW ketika kecil disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Dengan kedatangan Nabi ke rumah Halimatus Sa'diyah menyaksikan harta yang bertambah milik Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Kerana ini menandakan kelebihan yang ada pada budak bayi, budak kecil yang dijaganya ini. Dan begitu juga Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun dikurniakan kelebihan seperti itu. Seperti Nabi Musa, kita membaca sejarahnya bagaimana dihantar oleh ibunya ke dalam peti kecil, dihanyut ke dalam sungai. Kita agak boleh letak budak dalam peti satu, tak dalam sungai, nak tahu hidup atau tidak selepas itu, kena tangkap kita tuan-tuan, buang bayi dikata. Jadi nak gambarkan di sini bahawa ini merupakan satu kelebihan digunakan oleh Allah SWT kepada mereka yang akan lantik menjadi Nabi. Dan bila jadi Nabi saja, mereka dikurniakan mukjizat. Ya, mukjizat iaitu satu perkara yang khariq lil adah, dia berlawanan dengan adah. Ada beberapa perkara yang perlu kita fahami. Ada benda-benda yang berlawanan dengan akal, namanya irhas. Irhas ni sebelum lantik menjadi Nabi, dah tak berlaku lagi sekarang kerana tak ada orang lagi yang akan lantik menjadi Nabi. Yang kedua, namanya mukjizat. Mukjizat, Nabi-Nabi semuanya sudah pun tamat, melainkan mukjizatul Quran sahaja. Mukjizat Al-Quran sebagai satu kitab yang terpelihara di sisi Allah SWT sampai hari kiamat, ini satu mukjizat yang tinggal. Yang ketiga namanya karamah. Ya, orang Melayu panggil karamat. Karamat ni tuan-tuan, karamah artinya satu anugerah Allah SWT kepada wali-walinya, wali-wali yang tinggi kedudukan di sisi Allah. Artinya mereka yang mendapat tempat di sisi Allah kerana amalan-amalan mereka istiqamah kerananya, maka Allah berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan tertentu. Tapi orang yang meninggal dunia habis tuan-tuan, karamahnya tidak ada lagi. Maka bersalahanlah, salahlah. Ya, pada adatnya kalau orang-orang Islam pada hari ini pergi menuju ke kubur-kubur, makam-makam orang yang telah meninggal dunia. Untuk apa? Untuk mendapat kelebihan, minta pada Allah menerusi dia. Samalah cara ni macam orang-orang Arab jahiliah dulu tuan-tuan. Mereka bila Nabi berdakwah, mereka mengatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata-kata mereka, wahai Muhammad, kami ni sebenarnya menyembah Lata Uzza ni bukan sebab kami nak sembah pun, tapi sebab kami malu nak doa terus pada Allah kerana banyak dosa-dosa kami, maka kami terpaksa melalui perantaraan. Jadi tuan-tuan, hendaklah kita fahami perbuatan seperti ini perbuatan syirik yang boleh menyebabkan kita keluar daripada agama Islam, keluar daripada Islam. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi dalam perbincangan ini ada perkara yang keempat. Tadi kita sebut pertama irhas, kedua mukjizat, ada lagi Al-Quran, yang ketiga karamah, orang-orang alim, orang-orang wali, ya, wali-wali Allah yang hebat, dan yang terakhir namanya sihir.
Sihir ni tuan-tuan ni banyak ditunjukkan oleh orang-orang tertentu kerana kepentingan tertentu. Tuan-tuan, bila orang menunjukkan satu perkara yang berlawanan dengan akal, tuan-tuan kena lekas-lekas letak dalam minda tuan-tuan. Menunjuk itu hukumnya haram, takabur. Kalau wali yang Allah SWT beri kepadanya kelebihan-kelebihan tertentu yang kita dengar cerita, kadang-kadang dia berjalan tak isi minyak dalam kereta jalan tak berhenti-henti. Kadang-kadang dia ada susah sikit, Allah SWT kurniakan kepada dia wang begitu banyak sekali, hidupnya tak bekerja, tetapi Allah beri. Kenapa? Kerana ilmu yang diamalkan, kerana kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan kita tengok pun kita tahu bahawa dia ni orang saleh dengan amalan-amalan dilakukan. Ya, dengan salat yang dia beriltizam dengannya. Ni kadang-kadang ada setengah orang adakan kelebihan-kelebihan tentu, surau sebelah rumah pun tak pergi. Masjid dekat dalam rumah pun tak pernah pergi. Sembahyang Jumaat pun tak pernah pergi. Tiba-tiba menunjukkan kelebihan-kelebihan tertentu. Malang sekali masyarakat umat Islam kebanyakannya suka pada benda-benda yang pelik. Ini ajaran sesat, tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Suka juga saya nak bawa cerita di sini. Ya, bila kita melihat pada hari ini, melihat satu benda yang pelik, kita lekal-lekal letak dalam fikiran kita. Fitrah kita akan kata, orang ni dia bawa satu benda yang pelik. Dia ni tak pernah pergi masjid pun, kopiah pun tak pakai. Contohnya lah. Ya, dia pun bergaul dengan orang perempuan selamba je begitu. Haji pun tak pernah pergi. Ya, belajar pun tak pernah. Mana ilmu datang pada dia? Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bila akal kita berkata begitu, itu merupakan satu hidayah daripada Allah. Kerana hadis sahih mengatakan, istafti nafsaka, al khairu matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalbu wa syarru ma haka fi sadri wa taraddada fil qalb. Ya, benda yang baik kamu tanya pada diri kamu boleh justify, boleh buat satu justifikasi mengatakan kepada kita, oh ni tak boleh ni orang ni apa pelik pula. Ya, dia buat begitu, menunjuk pada orang, menunjuk ni hukumnya haram, takabur. Ya, jadi bila kita membuat satu keputusan yang berasaskan kepada fitrah, percayalah dia merupakan satu hidayah daripada Allah SWT. Maka janganlah kita mudah terpengaruh. Kadang-kadang bila ada masalah suami isteri sikit berjumpa dengan orang begini, maka dia pun tunjuk pada kita telur ni dah kosong sekarang. Tengok suami kamu ni sekarang dah minat pada orang lain. Tuan-tuan, kalau perkara ni betul sekalipun, kita sudah berdosa kerana berjumpa mengharapkan bantuan daripada jin. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita sebenarnya masih banyak peluang cara untuk kita mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang malangnya bila kita berada dalam kesempitan baru kita nak kembali pada Allah, maka ubat itu memerlukan masa untuk dia bertindak. Macam kita makan ubat yang pakar beri juga, tuan-tuan. Tuan-tuan akan diberitahu oleh pakar, makan ubat antibiotik ni makan 7 hari. Kan? Lepas 7 hari buang walaupun ada baki. Contoh, nak cerita pada kita, dia akan ambil masa. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ya, jadi dalam perkara seperti ini haruslah kita memahami dengan sebenar-benarnya. Jadi apa yang berlaku ni merupakan satu irhas menandakan kelahiran Nabi SAW. Satu bukti menunjukkan kelahiran Nabi, bahawa Nabi ni akan datang untuk memandu manusia ke jalan yang diridai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dia menjadi pengajaran kepada kita untuk kita berkongsi bersama dalam niti kehidupan, kembali kepada Allah SWT. Kita nak hidup dalam keadaan diridai oleh Allah SWT, mati dalam keridaan Allah SWT juga. Itu yang kita selalu doa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Apa maksudnya? Ya Allah, tetapkanlah penghujung umur kami dalam keadaan husnul khatimah, dan berilah kami pahala ganjaran atas segala apa yang berlaku pada kami di dunia ini. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, cukup setakat ini dulu yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.